Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. صرفه درجة الله يترضى الله. يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أكتب والإمام يقول لقد لغت ومن لغت الجمعة أحسن. Siapa yang berkata-kata ketika khotib menyampaikan khutbah maka sia-sialah pahala jemaah. Itu tidak sempurna lah jemaahnya. Oleh itu benar ambillah azimah dan belajar daripada khutbah yang berkat. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam orang-orang yang mendapat rahmat di sisi insya-Allah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi
وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد من أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله ورسوله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang jemaat yang dimuliakan, marilah sama-sama kita menyusuri jalan-jalan takwa yang destinasinya tentu membawa kita menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sentiasa melaksanakan segala perintah Allah, di waktu yang sama kita menjaga batasan-batasan Allah agar kehidupan kita sentiasa berada di dalam keredaannya dan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Rejab merupakan pintu gerbang memasuki bulan Ramadan. Ia merupakan salah satu bulan yang mulia dan termasuk di dalam bulan-bulan haram, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian ialah agama yang betul lurus. Janganlah kamu menginaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati dengan melanggar larangan-larangannya. At-Taubah ayat 36. Kini kita telah berada di dalam bulan Rejab yang pernah mencatatkan beberapa peristiwa besar, terutama peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan juga satu peperangan yang namanya peperangan Tabuk yang berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Peristiwa-peristiwa ini meninggalkan begitu banyak pengajaran dan iktibar yang mesti diambil dalam meninggikan kalimatullahil ulia di atas muka bumi ini. Pelbagai cabaran dan halangan pasti akan ditempuhi dalam menegakkan syiar Islam yang menuntut sejuta jenis pengorbanan seperti masa, tenaga, dan seumpamanya. Ketika menyoroti iktibar daripada peperangan Tabuk, maka kita dapat menyaksikan bagaimana golongan munafik bukan sahaja memberi pelbagai alasan yang tidak munasabah untuk tidak menyertai peperangan Tabuk, malah mereka bergerak untuk mempengaruhi tentera-tentera Islam yang lain agar menarik diri daripada keluar berjihad bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara alasan golongan munafik untuk lari daripada berjihad, sebagaimana ada juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Antaranya pertama, kata mereka waktu itu adalah musim mengutip buah-buahan kurma yang sedang masak ranum. Kedua, cuaca yang sangat panas dan juga terik bahangnya. Ketiga, perjalanan jauh dan sukar untuk pergi ke Tabuk. Keempat, gerun kerana menghadapi tentera Rom yang begitu besar, gagah dan perkasa. Kelima,
Mereka tidak mempunyai persediaan dari segi kepersenjataan dan juga kepandaian bertempur yang cukup seperti mana yang dipunyai oleh tentera-tentera Rom. Manakala yang enam, tidak mampu menahan godaan dengan kecantikan wanita-wanita Rom. Inilah alasan-alasan remeh dari orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan agama. Mereka mencari keuntungan duniawi berbanding dengan ukhrawi yang membolehkan mereka dikecualikan daripada perjuangan mereka ke dalam peperangan Tabuk untuk meninggikan kalimah Allah. Sidang jemaat yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mafhumnya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun berasa berat untuk berjihad, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sidang jemaat yang berbahagia, begitulah juga ibaratnya keadaan kita pada hari ini. Ramai juga di kalangan umat Islam yang telah diracuni pemikiran mereka dan tersentap dengan perkara-perkara tertentu daripada perjuangan Islam akibat beberapa punca. Antaranya, pertama, kurang ilmu dan kefahaman tentang Islam sehingga mudah terpengaruh dengan ideologi sesat, termasuklah sekularisme, liberalisme, sehingga hilang semangat dalam melaksanakan seluruh syariat Islam dalam kehidupan. Dalam banyak keadaan timbul rasa sangsi dengan kehebatan syariat Islam sehingga mendewa-dewakan sistem kufar walaupun jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, gagal memahami tujuan dan matlamat perjuangan Islam. Akhirnya wujud golongan yang hanya berfikir untuk cara mencapai kemenangan tanpa menghiraukan halal haram, malah sanggup mengenapikan prinsip-prinsip utama dalam Islam. Ketiga, lemah ruh ukhuwah persaudaraan Islam sehingga gagal bergerak dengan baik akibat perbalahan dan perpecahan sesama sendiri. Hilangnya kasih sayang atas dasar iman yang menyebabkan banyak tugasan dan gerak kerja yang akhirnya terbantut. Keempat, mengutamakan kerjaya sehingga menjadikan tugas dakwah dan kerja menggerakkan perjuangan Islam sebagai kerja sampingan dan hanya dibuat dengan sambil lewa sahaja. Kelima, himpitan dunia di mana tumpuan kepada gerak kerja Islam terbantut akibat semangat untuk berkorban semakin hari semakin luntur kerana merasakan masa harta yang digunakan untuk perjuangan Islam merugikan dan tiada pulangan dalam bentuk duniawi. Malah tekanan hidup termasuk kos sara hidup yang semakin tinggi menyebabkan tumpuan dalam ibadah semakin hari semakin kabur kerana lebih banyak memikirkan cara untuk memenuhi keperluan diri lebih utama daripada pengorbanan untuk Islam dan agama. Yang keenam, godaan dunia termasuk godaan harta dan pangkat. Sehingga bila berdepan dengan pilihan antara memilih harta dan pangkat dengan kerja-kerja agama tanpa batasan, tanpa balasan yang setimpal, maka orang yang lemah iman lebih memilih habuan dunia berbanding dengan habuan untuk diterimanya di akhirat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sesuai dengan keberadaan kita di bulan Rajab yang merupakan bulan memperingati peristiwa Isra Mi'raj, yang mana Allah menganugerahi kita dengan kewajipan solat 5 waktu, maka kita mahu setiap daripada kita bukan sahaja menjaga solat fardu, malah menggunakan peluang yang ada untuk memenuhi ruang masjid dan juga surau. Musuh Islam termasuk Zionis Yahudi pernah mengatakan bahawa mereka tidak akan bimbang dengan umat Islam sehinggalah umat Islam mampu memenuhi masjid terutama pada waktu subuh sebagaimana umat Islam datang beramai-ramai ke masjid pada hari Jumaat, maka barulah saat hancurnya Zionis Yahudi itu akan tiba. Ar-Raghib Al-Sirjani dalam bukunya Misteri Solat Subuh menulis mengenai seorang penguasa Yahudi pernah berkata, kami takut kalau bilangan umat Islam melakukan solat subuh berjemaah menyamai dan melebihi umat Islam melakukan solat Jumaat. Ayuh kita sahut cabaran ini. Musuh
Ayuhlah kita sahut cabaran musuh Islam ini untuk sama-sama memastikan kita, anak-anak kita, rakan taulan kita, jiran tetangga kita untuk sama-sama memenuhi ruang masjid dan surau tiap waktu agar janji kemenangan daripada Allah semakin dekat dan berada dalam genggaman kita. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul 'isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui pahala apa yang terdapat pada keduanya, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang jemaat yang berbahagia, kempen terbaru subuh seperti Jumaat yang digerakkan di seluruh negara agak merangsangkan. Masjid yang suram ketika waktu subuh sudah menjadi terang dan berseri dengan susunan saf yang penuh dengan jemaah. Usaha ini wajar dipuji kerana ia mengangkat syiar agama. Solat subuh berjemaah di masjid ada banyak kelebihannya. Pun begitu, ada juga yang sinis berkata, kita hadir subuh kerana Allah, bukan kerana kempen subuh perdana atau subuh seperti Jumaat, atau bukan kerana mahu kelihatan dalam swafoto bersama selebriti ataupun pemimpin-pemimpin tertentu. Aduhai sahabat, tidak salah menegur, namun teguran biarlah lembut menggosok belakang, bukan perit menampar muka. Tahap iman manusia itu berbeza rupanya. Urusan niat orang tidak mampu, tidak teka hanya kerana Allah. Kita teka hanya kerana Allah yang maha mengetahui apa yang tersirat dalam jiwa hambanya. Mana tahu awalnya orang berkerumun ke masjid untuk menumpang populariti orang-orang tertentu. Namun selepas merasai sendiri nikmat tenang dan damainya subuh berjemaah, mereka boleh istiqamah pula berdamping dengan masjid hingga seumur hidup mereka. Strategi dakwah itu berbagai bentuk. Sekurang-kurangnya ada insan terpanggil untuk menjentik sesuatu ke dalam hati umat Islam. Jika sekadar 1% sahaja yang kekal turun subuh berjemaah di surau masjid, hasil daripada kempen-kempen ini, pahalanya sudah cukup mahal buat penaja kempen. Berbanding kita sinis dengan sesetengah pihak. Jadilah pembantu kebaikan dan bukannya perosak kebaikan yang sedia ada. Sidang Jumaat yang berbahagia, maka untuk mengekalkan momentum ibadah kita, supaya kita dapat melakukan ibadah dengan baik dan berterusan, marilah sama-sama kita pohon pertolongan dan kekuatan daripada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud Rasulullah memegang tanganku lalu bersabda, "Wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu." Kemudian baginda bersabda lagi, "Aku wasiatkan kepadamu wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai solat untuk mengucapkan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan memperingatimu serta bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik dan sempurna. Hanya dengan bantuan serta taufik daripada Allah kita dapat melakukan setiap amalan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mafhumnya, jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika ia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah meletakkan yang demikian? Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu menyerah diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa tafaddal wa barik
ذلك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك واشعل العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرار. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعملوا صالحا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زينة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فادح. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين Ibn al-Marhumi Sultan di Badlisha وولي عهده dulu yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisha Ibni As-Sultan Salahuddin wa jami'ul usratil malakiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurallahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.